dalam satu majlis ilmu, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa siapa yang datang. Bahkan orang yang singgah saja pun majlis ilmu, contoh dia hantar air ke, dia tumpang tandas ke, dia singgah saja pun dia tak akan dapat berkat majlis ilmu tu, insya-Allah. Baik. Semua di hadapan kita ni, di hadapan saya ni, kita semua beragama Islam. Betul? Ada yang belum Islam? Tak ada. Semua sudah Islam. Okey. Kita perlu faham bahawa ajaran Islam ini dia adalah satu peraturan undang-undang yang Allah turunkan untuk menyusun kehidupan kita. Kalau kita tidak ada peraturan hidup kita, contoh sebuah sekolah, puan ada pusat tuition. Bayangkan kalau pusat tuition puan tidak ada peraturan, rasanya akan kelang kabut lah puan nak handle pelajar dan sebagainya. Perlu ada disiplin, perlu ada peraturan, perlu ada undang-undang. Itulah tujuan Allah turunkan Islam ni, untuk menyelamatkan manusia daripada huru-hara, daripada ketidaktentuan dalam hidup, ya. Jadi kita perlu faham bahawa Islam ini adalah satu bentuk peraturan yang Allah turunkan, tak lain tak bukan untuk menyelamatkan manusia daripada huru-hara, ya. Allah turunkan ke atas muka bumi. Kita semua manusia, betul tak? Semua manusia. Manusia ni Allah bagi dua kerja. Manusia ni bila kita lahir, Allah hantar ke atas muka bumi ini ada dua kerja. Yang pertama, nak jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah. Yang kedua nak jadi apa? Nak jadi apa? Khalifah. Pertama, nak jadi hamba Allah. Yang kedua, nak jadi khalifah. Manusia, Allah bagi dua kerja. Yang pertama, menjadi hamba Allah. Yang kedua, menjadi khalifah atau wakil Allah. Okey? Dua peranan manusia. Yang pertama untuk menjadi hamba Allah, yang kedua untuk jadi khalifah Allah. Khalifah ni apa? Khalifah ni adalah wakil Allah untuk menjaga bumi ini, untuk melaksanakan apa saja bentuk undang-undang dan peraturan di atas muka bumi ini. Yang mana undang-undang ini, kalau kita tengok di seluruh undang-undang pada diri sendiri, pada peringkat diri sendiri ada undang-undang dia, iaitu apa? Jaga aurat, apa lagi? Jaga perkataan, itu undang-undang di atas diri sendiri. Kalau keluarga pula, apa undang-undang dia? Anak mesti ikut cakap mak ayah mesti jaga anak, suami mesti bagi makan pada isteri mesti taat pada suami. Itu peraturan dan undang-undang yang Allah telah turunkan kepada setiap manusia. Kalau di peringkat masyarakat atau peringkat kampung pula, ada undang-undang dia. Yang ketua mesti tengok anak-anak buah, orang penduduk-penduduk kampung. Di peringkat negeri ada juga peraturan yang mengetuai negeri tersebut mesti tengok kebajikan masyarakat di sekeliling tu dan sebagainya. Jadi inilah tujuan Allah menurunkan peraturan-peraturan di sudut-sudut yang kita sebutkan tadi, tak lain tak bukan adalah untuk menyelamatkan manusia daripada seorang individu, di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat dan seterusnya alam sejagat. Jadi kerja kita adalah untuk laksanakan peraturan dan undang-undang. Okey, dalam kita nak melaksanakan peraturan dan undang-undang, boleh tak kita buat undang-undang sendiri? Mesti ikut undang-undang yang Allah. Oleh kerana kita wakil Allah, dalam masa yang sama kita juga hamba Allah. Apa kerja hamba Allah? Iaitu sembah Allah. Apa saja Allah suruh, mesti ikut. Apa saja Allah larang, mesti tinggal. Jadi peraturan-peraturan, kita sebagai khalifah Allah, laksanakan peraturan, mesti mengikut apa yang Allah telah tetapkan. Jadi kita juga adalah khalifah Allah, dalam masa sama kita adalah hamba Allah. Maksudnya, ibaratnya kita dilantik, kau mesti jaga bumi ni, kau mesti jaga dunia ni. Nak selamat hidup di dunia ni, tak nak tumpah darah, tak nak bergaduh sama keluarga, tak nak bergaduh sama jiran, tak nak bergaduh sama komuniti,
mesti ikut peraturan Allah. Tapi hari ini bila manusia tinggalkan peraturan dan undang-undang Allah, apa yang berlaku? Darah tak kering-kering tumpah, manusia bergaduh sesama sendiri, antara keluarga dengan keluarga, antara masyarakat dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi itulah yang berlaku hari ini. Sekiranya kita tinggalkan peraturan dan undang-undang, tak kira di peringkat mana sekalipun, di peringkat diri sendiri, di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat dan sebagainya. Okey? Jadi kita perlu faham, ini ada dalilnya, dalam Quran ada dalil. Tapi untuk kelas ni saya ringankan terus, tak perlulah saya ceritakan Al-Quran di ayat yang mana dan sebagainya. Tapi inilah dia, dua peranan manusia, iaitu hamba Allah dan khalifah Allah. Untuk kita, macam saya cakap tadi, dalam kita nak berbuat, kita mesti ada ilmu. Dan ilmu inilah, hanya pengetahuan sahajalah yang boleh memandu kita untuk meniti di atas jalan yang betul. Satu orang itu, kalau dia nak sampai satu destinasi, dia perlu ada ilmu tentang jalan tersebut. Seseorang itu, kalau dia nak sampai satu destinasi, dia perlu ada ilmu terhadap jalan tersebut. Untuk mendapatkan ilmu untuk jalan untuk sampai ke destinasi tersebut, tak lain tak bukan, macam-macam cara lah. Ada boleh jadi dia tanya kawan-kawan, ni jalan ke mana ni, simpang kanan, simpang kiri, berapa kilometer dan sebagainya, naik apa, naik bas nombor berapa, pukul berapa kena tunggu. Itu ilmu untuk sampai ke destinasi. Ada juga ilmu boleh jadi dengan cara map, buka GPS, itu pun ilmu juga. Kita dapatkan maklumat tentang jalan-jalan macam mana nak sampai ke destinasi, maka barulah akhirnya dengan ilmu yang tepat tadi tu dapat memandu kita sehingga ke destinasi yang dituju lah. Jadi ilmu untuk seseorang itu menjadi hamba Allah dengan sempurna dan menjadi khalifah Allah dengan sempurna terbahagi kepada dua. Tak dapat tidak manusia mesti belajar kedua-dua ilmu ini. Ilmu yang wajib dipelajari terbahagi kepada dua. Yang pertama ilmu, saya boleh jawab, fardu ain. Yang kedua ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa maksud ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain adalah ilmu yang, saya tulis terus, wajib. Sebesarkan. Wajib dipelajari. Saya bercakap bahasa Melayu boleh ya? Mana tahu ada yang cakap bahasa lain daripada bahasa Melayu. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu ataupun setiap individu Muslim. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu Muslim. Ada sama kan? Tak ada kan? Kemudian betul dulu. Ilmu fardu kifayah. Apa maksud ilmu fardu kifayah? Ilmu yang wajib. Wajib juga, dia bukan sunat. Ilmu fardu kifayah ni bukan sunat, hukumnya wajib. Wajib dipelajari oleh sebahagian. Ni sebahagian Muslim. Boleh dulu, boleh tulis dulu. Dah okey. Bila saya sebut ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu Muslim, tak dapat tidak sesiapa sahaja yang pernah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seseorang itu
tak boleh lari daripada tanggungjawab belajar daripada ilmu fardu ain. Sekiranya seseorang itu tidak ada langsung usaha untuk belajar ilmu fardu ain, maka sepanjang hidupnya dalam keadaan dia lalai dan leka, tanpa berusaha untuk cari masa, untuk kosongkan masa dia, untuk cari ustaz, untuk cari ustazah, untuk cari guru, untuk belajar ilmu fardu ain, sekiranya tidak ada usaha, maka sepanjang hidup itulah berdosa. Ya. Jadi setidak-tidaknya saya boleh belajar, tapi seminggu sekali. Tak apa. Seminggu sekali itu mesti belajar. Jangan langsung tak belajar. Itu masalah. Ya. Ini keutamaan untuk belajar ilmu fardu ain. Ya. Tak kisah umur kecil, start balik lah. Siapa yang balik? Okey, ada sambung sikit. Yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Orang yang masuk dalam Islam. Okey. Yang mukallaf jugalah ni, yang mukallaf. Muslim yang mukallaf. Okey. Baik. Mukallaf ni dia macam muallaf bunyi dia kan. Mukallaf ni adalah orang yang telah diberatkan tanggungjawab. Orang yang telah diberatkan, artinya dibebankan pada dia hukum Allah. Apa hukum Allah? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ataupun dah diberatkan dosa dan pahala kat atas. Macam anak kita ni yang baru darjah 1, insya-Allah dia belum lagi mukallaf. Jadi setakat ini anak yang umur darjah 1 ni dia tak wajib lagi belajar. Tapi kena belajar tak? Kena belajar. Sebab once dia dah balik, dia dah jadi mukallaf, dia dah kena tahu dah benda ni. Macam mana kita siapkan anak kita belajar matematik, belajar sains, belajar bahasa Inggeris. Kita awal-awal lagi kita dah pastikan anak kita pandai cakap bahasa Inggeris. Kan? Tapi bila hal agama ni, nantilah, tambah besar sikit lah, nak tutup aurat nantilah, dah besar nanti barulah tutup aurat, belajar tutup aurat, tak boleh. Sebenarnya anak kita, apa yang kita nak dia jadi, itulah yang kita kena acu kan. Kita kena bentukkan dia daripada kecil. Okey. Sebab itu sementara dia tengah jadi muallaf itu mesti belajar. Walaupun lambat faham, tak apa, tapi ada proses belajar. Sebanyak 3 tahun jadi muallaf itu tidak akan diberatkan dosa dan pahala. Kalau ada tersilap. Termasuk dalam soal keyakinan akidah. Ya. Maknanya dalam 3 tahun tu tiba-tiba kita dah Islamkan dia 3 tahun, lepas tu dia kata, ustaz saya ragu-ragu lah ustaz pula. Kita jangan terus cakap dia tak Islam pula, terus kita kena counter dia, kena ajar dia. Okey, baik. Jadi inilah maksud, inilah 2 ilmu yang mesti dipelajari. Okey, di manakah saya sebut, saya ambil sekejap, di manakah letaknya belajar Al-Quran? Ilmu fardu ain ke ilmu fardu kifayah? Okey, fardu ain, belajar Al-Quran, di mana fardu ainnya? Fardu ainnya adalah belajar sebut Al-Fatihah dengan betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebut tu. Maknanya bila semayang, kat situlah fardu ainnya belajar. Mesti, waktu semayang tu mesti sempurna sebut Al-Fatihah. Jadi di situlah perlunya belajar Al-Quran. Jadi fardu ain dekat mana? Dekat mempelajari sebutan Al-Fatihah, mempelajari sebutan Allahu Akbar, takbiratul ihram, mempelajari cara sebutan tahiyat akhir, mempelajari cara sebutan selawat waktu tahiyat akhir, dan last sekali mempelajari sebutan bagi salam. Kan 5 ni wajib sebut dalam sembahyang. Jadi 5 ni mesti dipertajamkan dia punya ilmu sampai dia boleh fasih. Alhamdulillah, sebutan Al-Fatihahnya betul, takbiratul ihramnya betul, tahiyat akhirnya betul, selawat dalam tahiyat akhir betul, dan bagi salam pun betul. Dia tak boleh pelat-pelat. Assalamualaikum, tak boleh. Mesti Assalamualaikum warahmatullahi. Mesti fasih. Di situlah fardu ainnya belajar Al-Quran.
Okey. Di mana fardu kifayahnya belajar Al-Quran? Iaitu belajar ilmu tajwid Al-Quran. Contoh, sehingga boleh tahu ini mad asli, ini hukum bacaan ni mad silah tawilah, ini hukumnya majais munfasil. Itu fardu kifayah kepada sebahagian saja, tujuannya untuk membetulkan orang-orang yang tak tahu. Guru-guru Al-Quran ni, mereka tu telah laksanakanlah ilmu fardu kifayah tersebut. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Yang paling penting, bila kita dah belajar Al-Quran, fasihkan betul-betul Al-Fatihah tu. Kita dah belajar Al-Quran tu dah berlapis-lapis, dah bermuka surat, tapi Al-Fatihah kita masih belum fasih lagi, masih belum jelas lagi. Tahiyat akhir kita masih belum jelas. Itu yang utama. Di samping belajar Al-Quran tu tetap kena belajar, tapi dalam hal sembahyang ni, perkara-perkara tu kena diambil kira. Al-Fatihah, tahiyat akhir, selawat, bagi salam, takbiratul ihram awal. Itu 5 ni mesti kita pertajamkan setidak-tidaknya. Okey. Nampak ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Okey. Berapakah ilmu fardu ain? Ni tajuk besar. Ni tajuk besar. 2 ilmu yang mesti dipelajari. Di bawah tajuk ilmu fardu ain ni ada dibahagi kepada 3. Ada 3 tajuk kecil kepada ada 3 tajuk kecil kepada ilmu fardu ain. Apakah ilmu-ilmu yang wajib dipelajari tersebut? Ya. Ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap ni yang bersyahadah ni. Okey, betul. Tapi di dalam satu tajuk ni. Okey. Jadi saya cerita. Tajuk ilmu yang pertama yang mesti dipelajari oleh setiap individu muslim adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Pernah dengar tak? Okey. Ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari namanya ilmu fiqh. Yang ketiga, yang mesti dipelajari ilmu tasawuf. Tasawuf. Bukan tasawur. Bukan R, F. Tasawuf. Ilmu tasawuf. Okey. Apakah makna ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu mengenal Tuhan. Ataupun mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Ini maksudnya lah. Apakah maksud ilmu tauhid? Ilmu tauhid maksudnya adalah ilmu mengenal Allah. Ini maksud. Apakah maksud ilmu fiqh? Ilmu fiqh adalah ilmu untuk menyembah Allah. Apakah maksud ilmu fiqh? Ilmu fiqh adalah ilmu kita dah kenal Allah. Kita kena tahu cara untuk sembah Allah pula. Dan ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengenal penyakit hati ataupun mengenal. Bukan? Tidak. Mengenal lain. Penyakit hati dan mengubat boleh, mengenal boleh. Ni saya punya jawapan ni tak ikut buku bagi faham je. Mengubat penyakit hati. Allah. Mengubat penyakit hati. Mengubat penyakit hati. Ataupun merawat penyakit hati.
Ibaratnya tasawuf ni dia akan menjadikan kita bertambah baik, bertambah berakhlak. Kalau kita tak belajar ilmu tasawuf ni, kita akan tak reti nak berbaik dengan orang. Kita tak reti nak bersangka baik dengan orang. Tak reti nak berakhlak dengan baik. Okey. Bila sebut tentang ilmu tauhid, iaitu ilmu mengenal Allah, kita tak boleh kenal Allah. Oh, nak kenal Allah, tengok matahari, oh kenal Allah. Oh, tengok bulan, kenal Allah. Itu salah satu jalan. Tapi mesti mengikut landasannya, iaitu ilmu sifat 20. Sifat 20. Melalui nak kenal Allah melalui sifat 20 ni. Sifat 20. Ilmu sifat 20. Banyak ke 20? Sikit ke banyak? Sikit je kan? Kita belajar daripada sekolah dulu macam-macam sifat lain kita belajar. Macam-macam subjek kita dah belajar. Kan? Sifir sampai 12. Tu sifir saja. Belum cerita darab, algebra, Pythagoras theorem, apa lagi? Kan? Itu kita dah master dah. Ini nak suruh belajar sifat 20 pun, Allah Ustaz, malasnya nak belajar. Tak boleh. Kan? Okay, sifat 20. Ya, saya cakap Jadi maksudnya belajar sifat 20 ni apa hukumnya? Wajib. Mesti berusaha untuk memahami tentang cara-cara mengenal Allah. Adakah orang tanya, bagaimana cara nak kenal Allah? Kita kenal Allah melalui sifat-sifat. Melalui sifat-sifat. Ilmu fiqh. Cara-cara untuk kita kena belajar, cara-cara untuk menyembah Allah, iaitu melalui bentangan rukun Islam. Ini sebenarnya rukun iman. Rukun iman, soal keyakinan dalam hati. Ni keyakinan ni dalam hati. Yang ni rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua menunaikan solat. Yang ketiga berpuasa bulan Ramadan. Yang keempat menunaikan zakat. Yang kelima naik haji jika mampu. Jadi kelima-lima rukun Islam inilah yang wajib belajar. Bila sebut iman adalah satu perkara yang tak nampak. Bila sebut iman, dia adalah satu perkara yang tak nampak, yang kita tak boleh nak ukur. Iman ni satu perkara yang kita tak boleh nak ukur dia punya kekuatan dia. Ibarat sebatang pokok. Elok. Ibarat sebatang pokok, dia ada akar, betul tak? Walaupun akar dia besar, panjang, jauh dia pergi, tapi kita yang hidup di atas tanah ni, kita tak nampak pun akar dalam tanah tu. Okey, sebab apa? Sebab dia adalah satu perkara yang disorokkan, tapi peranan dia kuat tak? Penting tak peranan akar pokok? Penting. Katalah tak ada akar, pokok tu tinggi, besar pokok dia. Tolak sekejap je, hantar je anak saya yang kecil tu, dia tolak, confirm jatuh. Sebab apa? Akarnya kat depan je. Tapi kalau akar dia kuat, pokok besar, macam mana sekalipun angin ribut datang pun dia tetap akan kukuh, kuat. Inilah peranan iman dalam seseorang individu Muslim. Sebab itu hari ini kita dengar satu orang Islam keluar daripada agama Islam. Sebab apa? Sebab dia sendiri tak kenal Tuhan dia. Tiba-tiba dia nak kaji Tuhan orang lain. Bila datang kat dia, tahu tak, Nabi Isa tu, orang tu hujah dengan dia kelirukan kepala dia tentang keyakinan terhadap agama Islam, tentang Tuhan. Oleh kerana dia sendiri tak kenal Tuhan dia, tiba-tiba orang lain cerita dekat dia Tuhan yang lain daripada yang dia tak kenal. Mestilah dia ikut. Tapi
Kalau seseorang tu diselesai bab ni, insya-Allah datanglah fahaman apa? Komunis, fahaman liberal, fahaman sosialis, fahaman sekular datang pada dia sekalipun, fahaman Kristian dan sebagainya. InsyaAllah dia tetap akan kuat, kukuh dan sebagainya. Sebab itu anak-anak kita yang kecil-kecil ni kena diperhatikan kefahaman mereka terhadap soal keimanan ni. Hari ni anak-anak remaja kita banyak kita dengar. Walaupun mungkin di depan kita mereka ni nampak tak ada apa-apa, tapi dalam telefon dia diam-diam dia kaji pasal agama lain. Itu tak tahu. Memang ada komuniti sekarang ni dah ada, kita tak payah sebut bangsa lain, bangsa Melayu sendiri dah banyak dah yang senyap-senyap. Ada grup murtad, ada grup etis. Walaupun mula tak mengaku. Saya dah keluar daripada agama Islam, tapi hati dah lari dah. Dia semayang dalam keadaan macam tu, dia semayang tipu-tipu depan kita pun, dia tetap bukan Islam sebab hati dia dah lain. Hati dia dah meyakini satu perkara yang lain. Sebab itu penting ilmu mengenal Allah ini. Sekali saja kalau kata seorang itu tak belajar tentang ilmu mengenal Allah ni, sekali datang ujian, terutama ujian keyakinan soal Tuhan ni, dia akan hanyut, dia akan ikut. Lebih-lebih lagi kalau kita dah sekarang dah viral dah, ataupun dah tersebar dah isu pasal berita Dajjal dan sebagainya. Nanti datang Dajjal, itulah yang dia bawa. Dia bukan nak bunuh badan kita, dia datang bukan bawa bom, dia datang bukan bawa pistol. Dia hanya tukar keyakinan kita, kau sembah aku, kau dapat semua yang lain. Sebab apa? Keimanan dia tak kuat. Tapi kalau seorang tu kalau imannya kuat, datanglah ujian macam mana sekalipun, insya-Allah sampai mati dia akan pegang agama Islam tu. Orang je. Kalau macam yang kita mengawal tu sifat 20, kalau kita belajar bahasa Asmaul Husna tu sama. Itu boleh, itu sebagai tambahan. Sebab tapi lagi banyak tu. Sifat 20 tu asas. Sebab nanti dalam Asmaul Husna ada 99 kan. Dalam nama-nama tersebut ada nama-nama yang kita rasa ini macam makhluk. Contoh Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia sebut Allah Maha Besar. Kalau kita tanya pada anak-anak kita yang kecil-kecil ni, Allah Maha Besar, takut-takut dia besarkan Allah tu melalui saiz. Oh, Allah ni besar. Walaupun besar, dia kata, matahari tu kecil je pada Allah. Bukan begitu maha besarnya. Bila belajar sifat 20 ni, sebutlah pada dia sifat-sifat Allah yang lain sekalipun. Dia akan terus, okey. Dia boleh tapis. Kita nak mengelakkan dia fikir fizikal lah. Ya betul. Dengan sifat 20 ni, kita akan sangat selamat dari sudut berkeyakinan terhadap Allah. Kalau kita tak ada ini, dia ibarat pagar. Sifat 20 ni ibarat pagar. Kalau kita nak berfikir tentang Allah, kita tak akan lepas daripada pagar tersebut. Setakat dalam tu saja. Seseorang itu kadang-kadang dia nak cari Tuhan sampai dia nak mana Tuhan dan sebagainya. Dia sangka Allah itu dalam sifat fizikal. Tidak. Dengan sifat 20 inilah dia akan menapis keyakinan-keyakinan yang salah, sehingga kita tak tersilap dalam nak berfikir tentang Allah. Kita nak kenal Allah bukan melalui zat. Saya nak kenal Puan Sally, saya kena tengok muka Puan Sally baru saya kenal zat Puan Sally. Tapi nak kenal Allah bukan dengan melihat Allah. Kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Sifat 20 tu dia akan tapis. Begitu. Okey. Begitu juga ilmu fiqh. Dia adalah peraturan. Tadi kita dah kenal Allah dah. Kita dah hati dah, Allah, aku dah kenal Allah. Okey, ataupun kita dah melalui fasa sedang mengenal Allah. Kita terasa hebatnya Allah, terasa teragungnya Allah, rasa berkuasanya Allah. Patut-patut waktu itu kita rasa rindu pula nak sembah Allah. Patut-patut kita terpanggil nak sembah Allah ni. Allah, hebatnya Tuhan aku. Jadi untuk menyembah Allah, kita tak boleh sewenang-wenang buat cara kita. Yang kita rasa betul. Kita pun sujud lama-lama. Aku nak sembah Allah ni, sujud lama-lama. Nak lepaskan rindu pada Allah, nak mengagungkan Allah, kita sujud lama-lama. Tapi tak ada peraturan. Nampak macam, baguslah dia ni sembah Allah lah, sujud lama-lama. Walaupun dia sujud lama-lama tapi tak selesai hal fiqh, tak ikut peraturan, tetap tak diterima oleh Allah. Okey. Dalam hal menyembah Allah ini, dia bukan sahaja melibatkan yang kita sebut rukun Islam tu, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Bukan sekadar itu, tapi dia akan menyentuh perkara-perkara lain secara tak langsung. Contoh, dalam rukun Islam ada solat tak?
Ada solat. Sebelum nak solat, ada apa? Wudu. Soal bersuci. Sebelum nak sembah Allah, mesti dalam keadaan bersuci, bersih. Jadi, automatik kita akan sentuh bab wudu, ambil air semayang. Ada peraturan ambil air semayang. Dalam pada kita nak sembahyang, tempat kita mesti bersih. Lantai tu mesti bersih, tak ada najis. Apa lagi? Tidak ada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Maka kat situ ada cara-cara nak membersihkan tempat sembahyang. Disebut sebagai taharah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai taharah. Dalam bahasa Melayu bersuci. Ya. Dalam bahasa Melayu disebut bersuci. Apa ni, saya bagi map dulu. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Okey, apa pentingnya ilmu tasawuf ni? Puan pernah tengok tak? Ataupun pernah tak kenal, tak payah sebut nama lah. Ada tak kenal orang-orang yang dia ni rajin semayang, tapi dia tak jaga lidah dia? Tak apa, hati baik. Mulut je jahat, tapi hati dia baik. Dia kata macam tu kan. Maknanya, dia ni memang kalau semayang subuh ni, dia lah nombor satu. Ataupun boleh jadi dia ni bangun tahajud lah, kita pun kalah. Tiap-tiap hari puasa sunat, contohlah. Tapi dalam hal akhlak, dia fail. fail tu gagal lah. Maksudnya, dia nampak dia ni orang kuat masjid, pakai kopiah, pakai serban, pakai tudung labuh, tapi ya Allah, mulut dia macam tu. Ataupun mungkin boleh jadi dia tak cakap dengan mulut pun, boleh jadi dia bisu, tapi bila dia type komen dekat orang, dia tengok cerita pasal suami isteri bergaduh, dia pun komen cerita pasal apa lagi. Hari ni itulah, asal ada isu je cakap kan. Jadi di sinilah pentingnya ilmu tasawuf. Apa jadi kalau seseorang itu, kita buat peraturan, okey, mesti semayang, katalah satu bahau ni semayang jemaah dekat masjid, tapi dalam soal akhlak tak selesai. Dah semayang dah, rapat-rapat dah dalam masjid, balik keluar daripada masjid, masing-masing ni, orang ni mengumpat orang ni, orang ni mengumpat orang ni, orang ni mengumpat orang ni, orang ni mula apa ni, cakap fitnah yang tak elok, sangka buruk dengan orang, walaupun satu saf semayang sama-sama, tapi keluar hati tak sama kan. Jadi di sinilah pentingnya belajar ilmu tasawuf untuk melahirkan akhlak yang baik. Bahkan akhlak ini adalah buah ibadah. Hasil buah ibadah. Maksudnya seseorang itu kalau dia makin banyak ibadah, sepatutnya dia akan makin membuahkan akhlak. Akhlak ni adalah buah ibadah. Semakin banyak, patutnya semakin banyak orang tu semayang, makin banyak orang tu puasa sunat, makin banyak orang tu baca Quran, sepatutnya dia akan membuahkan ibadah yang baik. Membuahkan akhlak yang baik. Maknanya seseorang yang makin banyak semayang ni, mesti kita akan nampak akhlak dia makin bagus, nampaklah perubahan dia. Tapi kita tengok ada setengah orang tu makin semayang, makin pula dia mengata orang lain. Makin semayang, makin pula dia pandang orang lain kecil, dia besar. Contohlah, saya tak tahulah ada ke tidak. Inilah tujuan kita belajar ilmu tasawuf, untuk memperbaiki akhlak. Untuk baiki akhlak. Hati makin rendah, makin rasa aku tak akan. Makin banyak semayang, dia makin rasa aku bukan siapa-siapa. Akhlak adalah buah ibadah. Bahkan kita juga boleh cakap, seseorang itu nak tahu sembahyangnya diterima atau tidak, puasanya diterima atau tidak, zakat dan hajinya diterima atau tidak, kena ukur pada akhlak. Tapi janganlah tengok orang, dia ni akhlak dia ni buruk, mesti tak diterima sembahyang dia ni. Dia ni akhlak dia ni, mulut dia makin ni, mesti puasa dia baru ni tak terima. Haji ni balik, haji ni akhlak dia makin teruk, mesti haji dia tak terima. Sepatutnya orang yang balik macam itulah. Sepatutnya orang balik haji, dia ada dia punya perubahan patutnya berlaku.
Walaupun tak banyak, mesti ada sikit, mesti ada perubahan. Tak kisahlah dari sudut mana sekalipun, pakaian ke, kata-kata dan sebagainya, tak apalah. Itu bahagian dia. Kita ni, aku dah semayang banyak, aku dah bangun tahajud malam-malam, aku dah puasa sunat setiap Isnin Khamis. Tapi akhlak kita bertambah baik tak? Di sinilah ukuran dia. Kalau rasa-rasa, ya Allah, aku menyesal pula aku ni duk komen-komen dalam Facebook. Aku duk kata orang yang suami isteri dan sebagainya. Saya isu rumah tangga orang lain, kita pun sibuk. Jadi orang yang belajar tasawuf, dia tahan. Ya, aku nak komen ke tak nak tu. Tapi sebab orang tu tak faham, tak belajar tasawuf, dia pun layan nafsu dia. Tak boleh. Jadi di sinilah pentingnya belajar ketiga-tiga ilmu ni. InsyaAllah tak susah pun. Ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ada berapa? Ada banyak. Ilmu kifayah ada banyak. Apa antara ilmu fardu kifayah? Ilmu perubatan. Dalam satu kelompok umat Islam mesti ada yang belajar ilmu perubatan. Ilmu pertanian. Dalam satu kelompok umat Islam mesti ada yang pandai pertanian. Kalau tak ada lah, katalah satu komunitas, satu bahau ni tak ada langsung orang Islam yang pandai pertanian, satu bahau berdosa. Bayang penting tak? Penting. Ilmu sains, ilmu pertukangan. Apa lagi? Ilmu fardu kifayah, ilmu tajwid Al-Quran mesti ada. Mesti kena ada yang pandai tajwid Al-Quran. Kalau tak ada lah dekat bahau ni, tak ada orang yang pandai tajwid Al-Quran ni atau mengajar Al-Quran, satu bahau berdosa. Sebab tu kita kena usahakan anak-anak kita pun pandai. Kemudian ilmu ilmu Muzik pun ilmu fardu kifayah. Tapi dia enggak roh. Pandai pun. Muzik ni lah kesenian lah, kebudayaan. Kena termasuk mesti ada. Dalam satu komuniti mesti ada yang pandai jadi guru, yang boleh mengajar. Katalah semua tak reti mengajar. Dia ada ilmu, masing-masing dah pandai dah ni, tapi nak mengajar tu tak reti, skill tu tak ada. Mesti ada yang pandai. Banyaklah dan banyak lagi. Kalau kita listkan antara, maknanya senang cerita ilmu bermasyarakat, ilmu kemasyarakatan, ilmu berniaga, ilmu memproses makanan halal. Macam mana nak settlekan makanan halal? Wajib. Sebab tu kita kena support, kita kena sokong kawan-kawan kita yang buat satu perkara tu kerana nak selesaikan fardu kifayah. Dia beza ada orang dia berniaga sebab nak untung. Ada orang dia berniaga kerana fardu kifayah. Bila seseorang tu berniaga kerana fardu kifayah, dia nak selesaikan hukum, dia melepaskan dosa-dosa kita yang lain. Contoh, kita nak cari makanan, contoh kita nak cari makanan halal yang contoh orang Cina buat. Kita nak yang halal punya, tapi tak ada orang yang buat dekat bahau ni. Sebab orang cari yang Cina punya yang halal, tapi makanan Cina yang halal, tapi tak jumpa yang halal. Jadi kalaulah ada satu golongan, satu pihak yang buat makanan halal tersebut untuk di sudut itu, di sudut makanan Cina tersebut yang halal, maka orang Islam yang lain wajib menyokong dia, wajib membeli, wajib bantu dan sebagainya. Boleh jadi maksudnya dia buat tu bukan kerana nak untung, tapi aku nak lepaskan dosa. Kan besar tu, aku nak lepaskan dosa satu bahau ni. Contoh, tadi saya pergi kedai Ahyau pagi tadi. Semua tahu kan, Ahyau dekat Medan Selera Kiara tu, dan Selera Kiara Bahau. Saya lepas subuh saya jalan tadi, saya jumpa dia sembang. Saya tengoklah bahan-bahan yang dia gunakan. Kita tengok tu bukan nak siasat. Tengok-tengok, okey, ada satu dia pakai minyak bijan. Okeylah, minyak bijan
ada tanda halal. Ada tanda halal. Alhamdulillah. Itu dah cukup besar dah. Minyak bijan ada tanda halal. Tapi satu question mark. Adakah itu orang Islam punya? Okay. Kerja kita adalah mesti membuat, mesti menuntut ilmu. Macam mana nak buat minyak bijan supaya boleh ahya ni guna. Kalau kita dapat buat, lepas tu orang lain pun akan dapat manfaat. Secara tak langsung dunia pun datang pada kita. Faham tak? Sebenarnya orang Islam ni kalaulah sangat mengikut landasan ilmu ni, kita boleh jadi kaya. Tapi sebab kita hari ni kita buat tu bukan kerana nak tegakkan hukum. Masing-masing nak fikir perut sendiri. Nak kaya je kan. Tapi tak kaya-kaya kan. Jadi tadi saya pun check dekat dalam Google. Ada satu sahaja syarikat yang buat minyak bijan, iaitu ada. Ina ada minyak bijan. Mungkin ada. Maknanya kita boleh usahakan dan kita kena support tau. Yang buat produk-produk Muslim ni kena support. Dia beza produk makanan yang kena chop halal dengan yang orang Islam buat. Maksudnya ada dua tajuk. Tajuk yang pertama, walaupun dia bukan Islam punya tapi ada chop halal. Ini boleh juga kita ambil, makan tak ada masalah. Tapi untuk menegakkan hukum, kita beli tu untuk tegakkan hukum. Dia tegakkan hukum dah. Dia lepaskan dosa orang Islam yang lain. Kita pula bantu dia untuk lepaskan dosa. Kita pun ada unsur-unsur perjuangan dekat situ. Walaupun mahal sikit. Biasalah kalau kita tengok orang Islam buat, mahal sikit. Sebab itu sebab kos-kos. Kita bukan pengeluar prima. Kita bukan pengeluar yang mula-mula sekali. Kita ambil yang ni, kita bukan beli borong. Kebanyakan yang buat makanan Muslim ni, kita tak mampu nak beli borong. Kita beli yang dah naik sikit harga dan sebagainya kan. Kuantiti tak banyak. Jadi kat situ mahal sikit. Di situ kita sebagai pengguna, di situlah pula kita punya pengorbanan kita. Dia dah buat pengorbanan dah usahakan dah. Dia punya ilmu dia untuk bangunkan makanan halal. Kita sebagai pengguna, pengorbanan kita keluarkan duit sikit untuk bantu dia. Di situ kita punya makan tu pun jadi ibadah. Kita makan tu bukan makan lepas tu pergi tandas. Makan pergi tandas. Itulah hari-hari kita buat. Makan tandas. Makan tandas. Tapi kalau kita laksanakan perkara tu, kita support pula kawan-kawan kita yang Islam ni, kita bantu, kita punya makan tu walaupun makan tandas dia tak sia-sia. Allah akan kira dekat akhirat. Kau ada beli makanan produk halal, fardu kifayah, kawan-kawan kau nak support dia. Maka kau punya makanan ni ada unsur, ada pahala. Gitu. Macam mana banyak kita makan pun akan dapat pahala. Inilah ilmu Islam yang bagi saya sangat syumul, sangat meliputi setiap sudut kehidupan. Kita tak tolak, inilah keduniaan. Tapi keduniaan ni boleh jadi akhirat bila sesuai dengan niatnya. Hari ni kita, ustaz, saya nak tumpu akhirat nak juga, dunia nak juga. Tak. Kita nak semua jadi akhirat. Kita hari ni bila fikir akhirat, yang terlintas di mata kita adalah masjid, tikar sejadah, tasbih, zikir, wirid, baca Quran. Itu je. Keluar daripada masjid bukan akhirat. Jika kamu kat kita tak tahu kan. Begitu. Pertama juga pendidikan hafalan Al-Quran, tahfiz. Termasuklah tu semua. Maknanya kena ada pihak-pihak yang laksanakan benda tu. Kita kena sokong mereka. Kita, macam saya cakap tadi, kita menyangka dunia adalah dunia, akhirat adalah akhirat. 50-50 lah ustaz. Lah seimbang, pandai dia cakap 50-50. Sebenarnya, kalau kita pegang konsep 50-50 tu, kalau katalah kita ada gaji. Katalah gaji kita banyak, 10,000 contoh. Gaji kita 10,000. Kita pegang konsep 50-50. Kalau macam tu, pegang konsep 50-50, 5,000 masuk tabung masjid, 5,000 baru belanja. Berani buat macam tu? Tapi apa kata kalau keseluruhan gaji kita tu kita akhiratkan? Bukan semua kita masuk tabung masjid. Boleh jadi 1 sen pun kita tak masuk tabung masjid. Tapi 10,000 tu kita manfaatkan untuk kerja-kerja, untuk laksanakan urusan-urusan keduniaan ni. Yang ada kaitan dengan ilmu fardu kifayah, yang ada kaitan dengan fardu ain, macam-macam lah. Nanti kita pajang lagi huraiannya, tapi tak apa.
Jadi dalam Islam ni sebenarnya tak ada istilah dunia nak juga, akhirat nak juga. Tak. Kita nak jadikan semua akhirat. Nampak macam dunia, kau ni sibuk dengan dunia. Dia tak tahu. Kadang-kadang kita nampak orang yang semayang dekat masjid tu, dia semayang dah ni. Boleh jadi orang yang cuci tandas tu lagi akhirat daripada dia yang semayang, lepas tu baca Quran. Sebab apa? Dia cuci tandas tu siapa tengok? Nak menunjukkan bahawa itu bukan ukurannya. Ukurannya pada masing-masing punya niat dan pelaksanaan. Ada langgar syariat, ada dosa pahala tak? Begitu. Barulah kalau kita hidup 24 jam, kita hidup satu hari 24 jam. Satu hari. Kan? Kita nak jadikan 24 jam tu, 24 jam tu lah akhirat. Macam ibadah sepanjang masa. Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali sebut, orang mukmin itu beribadah 3/4 daripada keseluruhan hari tersebut. 3/4 kehidupan dia laksanakan untuk ibadah aja. Okey. Bila disuluh lagi pada satu sudut, 3/4 tersebut bukanlah bermakna 3/4 hari tersebut ataupun 18 jam tu duduk atas tikar sejadah aja, tidak. 18 jam itulah boleh jadi lepas semayang, walaupun boleh jadi dia terlupa nak semayang sunat sebab ada kerja yang wajib dia nak laksanakan. Kerja fardu kifayah. Fardu kifayah hukum dia wajib. Semayang sunat tadi hukumnya sunat. Wajib lagi besar daripada sunat. Dia faham? Kita bila ni susah-susah hati kita kalau kata kita tak dapat semayang sunat. Rupanya kita laksanakan tanggungjawab. Contoh seorang ibu nak menyusukan anak dia, boleh jadi dia tak semayang sunat, tapi dia bagi makan pada anak dia, satu kewajipan. Boleh faham? Dia faham? Boleh jadi satu malam tu dia tak dapat bangun tahajud sebab apa? Duk sibuk jaga anak dia, bangun-bangun nangis, bangun-bangun nangis, bangun-bangun nak menyusu, bangun-bangun nak menyusu. Ya Allah, aku tak sempat nak bangun tahajud, ya Allah. Sebenarnya memberi makan pada anak pada waktu malam tu lebih besar daripada semayang tahajud. Sebab apa? Semayang tahajud tu hanya untuk diri dia. Tapi bila dia buat satu perkara yang bermanfaat untuk orang lain, automatik sebenarnya dia buat satu perkara yang lebih besar. Itu. Ya. Itu kita kena faham supaya kita tak tersilap dalam kita nak menentukan keutamaan dalam hidup kita. Ya. Sebenarnya saya ada satu buku rujukan yang saya nak semua orang kalau boleh, kalau dapat beli lagi cantik. Ataupun kalau boleh beli lagi baguslah. Nanti saya bagi gambar buku tu. Kita akan jadikan buku tu sebagai rujukan. Saya ada buku tu tapi tertinggal di rumah di Melaka sebab saya daripada KL. Itu dalam buku tersebut asas-asas fardu ain. Saya takkan ajar ni. Saya takkan ajar ilmu fardu kifayah. Saya tak pandai perubatan, saya tak pandai pertanian, saya tak pandai pertukangan. Saya bolehlah kongsi yang ini, ya. Jadi kita akan jadikan buku tu sebagai rujukan untuk kita baiki fardu ain kita, insya-Allah.